Kecoh selepas Sabak Bernam, misteri ketukan pintu didakwa beralih ke Negeri Sembilan. Sejujurnya, isu ketukan pintu ini bukanlah isu mainan. Saya sendiri mempunyai beberapa pengalaman dalam berhadapan dengannya. Kali pertama saya belajar ilmu rawatan Islam adalah ketika berumur 15 tahun. Waktu itu saya tidur di pusat rawatan yang telah banyak berlawan dan menghadapi dengan pelbagai jenis makhluk halus. Namun, ketika mana Aidilfitri menjelang tiba, saya dan ahli keluarga pulang ke kampung. Di saat itu, saya melihat atuk dan nenek telah pun keluar untuk menziarahi orang lain. Namun, apa yang mengejutkan saya adalah ketika mana atuk dan nenek saya pulang ke rumah, nenek tumbang dan terbaring di belakang. Pada saat dan ketika itu, kita telah melakukan beberapa ruqyah sebagai serangan balas terhadap orang yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Di antara waktu Maghrib dan Isyak, atuk telah pun memagar keseluruhan rumah tersebut kecuali satu pintu sahaja, dan saya sentiasa memerhatikan gerak-geri atuk saya. Pada malam tersebut, saya tak boleh tidur sehingga di antara jam 2 pagi ke jam 3 pagi, pintu yang tidak dipagar oleh atuk saya tersebut telah pun diketuk berulang kali daripada bawah sampai ke atas. Sepertinya ada orang yang terdesak untuk masuk ke dalam rumah kami. Bunyi tersebut beralih kepada beberapa pintu yang lain, tetapi bunyi hentakan itu agak perlahan akibat daripada pagar yang telah dibina terhadap rumah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan pada ketika itu, saya tak boleh nak tidur. Teruslah saya membaca Ayatul Kursi walaupun dalam perasaan ada rasa sedikit gemetar. Alhamdulillah, malam tersebut tidak berlaku apa-apa kecuali nenek saya mengigau seperti ada orang yang datang kepadanya. Setelah daripada itu, saya telah pun melakukan beberapa ayat-ayat Al-Quran bagi membaiki keadaan. Apa yang saya boleh nyatakan di sini, jika berlaku keadaan ketukan ini, ianya hanya bergantung kepada dua keadaan. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah jin ataupun gangguan. Kalau manusia, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang terkutuk kerana kita telah pun mengganggu aib dan keadaan orang untuk berehat. Namun jika ianya adalah makhluk halus, hanya ada dua kategori sahaja. Yang pertama, ianya adalah jin yang bertuan. Mungkin ia sedang memberikan tekanan di beberapa tempat dan baru kematian tuannya. Yang kedua, jika berlaku ketukan, itu adalah merupakan gangguan yang ditujukan kepada beberapa rumah tertentu. Bagi mengawal keadaan ini, para ulama mengajarkan kita agar membaca surah As-Saffat pada ayat yang ketujuh, wa hifzam min kulli syaitanin marid, yang bermaksud peliharalah daku wahai Allah Subhanahu wa taala daripada apa sahaja gerak-geri iblis dan syaitan. Bukan itu sahaja, anda juga digalakkan agar kembali lagi membaca surah Al-Baqarah sebanyak 3 hari dan 3 malam untuk memastikan gangguan ini dihentikan. Tetapi jika itu khianat manusia, lebih banyak usaha yang kita perlu semak. Letakkan CCTV dan pastikan manusia tersebut ditangkap dan diambil tindakan. Kerana isu berkaitan dengan sihir dan makhluk halus ini bukanlah untuk mainan kita sebagai orang Islam. Amalkan surah As-Saffat ayat yang ketujuh setiap kali lepas asar hingga ke maghrib sebanyak 100 kali. InsyaAllah Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Ingat, buat sebab Allah.